Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dapat kita berjumpa lagi dalam perkongsian mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 2, bidang akhlak Islamiah, pelajaran 25. Untuk tajuk pada kali ini, pelajar boleh rujuk pada buku teks pada muka surat 191, pelajaran 25 bertajuk Menyemai Kasih Menuai Sayang. Pertamanya kita lihat dulu maksud kasih sayang dalam bahasa Arab iaitu mahabbah. Kasih sayang dari segi bahasa bermaksud cinta, kasih, sayang dan kecenderungan diri. Manakala maksud kasih sayang dari segi istilah pula ialah kecenderungan diri terhadap sesuatu yang baik. Banyak dalil nakli tentang sifat kasih sayang ini, seperti firman Allah tentang sifat kasih sayang Allah dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berusaha membuat kebaikan. Yang kedua, firman Allah SWT tentang sifat kasih sayang sesama orang Islam. Contohnya dalam surah Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Yang bermaksud Nabi Muhammad SAW ialah pesuruh Allah dan orang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang kafir iaitu musuh Islam dan berkasih sayang sesama sendiri iaitu umat Islam. Banyak contoh sifat kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sifat sayang baginda kepada isterinya iaitu Sayyidatina Khadijah. Rasulullah SAW sendiri menjahit pakaian baginda yang koyak. Seterusnya sifat kasih sayang Rasulullah iaitu sayangnya Rasulullah kepada cucunya iaitu dengan cara mengucuk cucu-cucu baginda. Ada sahabat yang tidak pernah berbuat demikian bertanya hal ini kepada Rasulullah. SAW menjawab, "Man la yarham la yurham." Maksudnya sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Sifat kasih sayang ini ada yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dulu sifat kasih sayang yang diredai Allah iaitu mencintai Allah dan Rasul, mengasihi ibu bapa, adik-beradik dan kaum kerabat serta menyayangi saudara seagama. Kita lihat contoh mencintai Allah dan Rasul iaitu dengan mendahulukan perintah Allah dan Rasul dan menegur setiap perbuatan mungkar. Seterusnya kita lihat contoh mengasihi ibu bapa, adik-beradik dan kaum kerabat iaitu dengan mentaati ibu bapa, mengasihi adik-beradik atas dasar silaturahim dan menziarahi sanak saudara dan memenuhi undangan. Contoh menyayangi saudara seagama pula seperti mengajak bersama-sama berbuat kebaikan dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menghormati orang yang lebih tua, mengasihi orang yang lebih muda dan membantu anak yatim, wanita, orang miskin dan orang kurang upaya. Seterusnya kita lihat pula sifat kasih sayang yang dimurkai Allah iaitu yang pertama, cinta yang melampaui batas syarak. Contohnya seperti cinta antara lelaki dan perempuan ajnabi sehingga mendorong perbuatan zina. Seterusnya, sifat kasih sayang yang dimurkai Allah ialah kasih demi kepentingan kebendaan seperti cinta kerana rupa paras, harta benda dan pangkat.
Antara lain sifat kasih sayang yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala ialah sayang secara keterlaluan. Contohnya mengutamakan rakan lebih daripada ibu bapa. Seterusnya kita lihat pula hubungan sifat kasih sayang dengan iman. Kasih sayang mempunyai kaitan yang rapat dengan iman seseorang. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabballahi wa abghadallahi wa a'tallahi wa mana'allahi faqad istakmalal iman." Yang bermaksud, sesiapa yang mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi dan menghalang pemberian kerana Allah, maka sesungguhnya sempurnalah iman. Hadis di atas menerangkan bahawa orang Islam perlu berkasih sayang kerana Allah SWT, membenci juga hendaklah kerana Allah SWT. Kita hendaklah membenci perbuatan yang menyalahi syarak yang dilakukannya, bukan membenci pelakunya. Justru kita dituntut supaya berkasih sayang kerana kita perlu sayang kepada Allah kerana Allah Maha Pemberi rahmat dan nikmat. Seterusnya kita wajib sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda sanggup menanggung pelbagai ujian ketika menyampaikan dakwah. Kita juga wajib sayang kepada ibu bapa kita kerana ibu bapa kita yang mendidik dan mengasihi kita. Selain itu, kita wajib berkasih sayang kepada semua orang Islam kerana mereka adalah saudara seagama dengan kita. Kita juga perlu berkasih sayang kepada flora dan fauna kerana flora dan fauna ini menjadikan kehidupan kita lebih ceria dan indah. Bagaimanakah cara kita menyuburkan sifat kasih sayang ini? Sifat kasih sayang ini boleh disuburkan dengan cara tolong-menolong ke arah kebaikan, bersangka baik dan menutup aib orang lain, serta menjaga tutur kata supaya tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Kita wajib bersifat kasih sayang dalam hidup kita. Antara hikmah sifat kasih sayang ini ialah memenuhi tuntutan agama, meraih perasaan cinta mengikut peraturan dan bimbingan agama. Untuk akhirnya, mari kita uji minda. Pertama, nyatakan maksud kasih sayang. Kedua, nyatakan dalil tuntutan mengamalkan sifat kasih sayang. Ketiga, terangkan dua cara menyuburkan sifat kasih sayang yang diredai Allah SWT. Dan yang keempat, jelaskan dua hikmah bersifat kasih sayang. Jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.